Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa khabar sedang pendengar, penonton, keluarga besar Tayla Ustaz? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan bahagia dan ceria. Amin ya rabbal alamin. Anda sedang menyaksikan Tayla Ustaz, perbincangan ibadah dengan topik solat di mana-mana. Anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baiklah keluarga besar Tayla Ustaz, alhamdulillah hari ini kita nak membincangkan tentang topik solat di mana-mana. Ini kerana ada sebilangan di antara kita yang bila nak solat kena mencari masjid. Kalau tiada masjid maka dia takut ataupun dia rasa tak boleh nak solat. Maka hari ini kita akan rungkaikan satu persatu tentang isu solat di mana-mana bersama dengan guru kita yang mulia iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhaddir Joel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Baik, kepada keluarga besar Tayla Ustaz yang menonton menerusi Facebook macam biasa, jangan lupa like, comment and share supaya ramai lagi di kalangan keluarga mahupun kawan-kawan kita yang dapat manfaat hasil perkongsian pada pagi ini. Baiklah, Ustaz dan juga sedang penonton pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita membicarakan tentang topik solat di mana-mana, apakah kepentingan dalam kita menjaga solat ini, Ustaz? Baik. Dipersilakan. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Khairu ma uhayikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa baraka wasallam. Syukran jazilan Al-Fadhil Ustaz Hakim atas soalan yang sangat baik. Bab solat ini suatu yang unik Ustaz Hakim dan penonton sekalian. Ibadah yang paling besar yang Allah kurniakan kepada hamba solat. Masya-Allah. Ibadah yang paling besar yang hamba persembahkan kepada Allah solat. Sehingga ulama bahas ketika Lailatul Qadar apa yang harus dilakukan. Ada yang kata banyak doa sebab makbul, banyak istighfar sebab diampunkan, banyak minta hajat. Ada yang katakan banyak baca Quran, banyak tasbih, tahmid dan sebagainya. Tapi kebanyakan ulama mengatakan banyakkan solat. Itu solat sunat. Sebab dalam solat ada baca Quran, ada tahmid, tahlil, ada inabah, ada khudu', ada tawaduk dan sebagainya. Kerana itu solat itu adalah ibadah yang paling besar yang hamba persembahkan kepada Allah, seperti mana yang paling besar Allah kurniakan kepada hamba. Ketika Allah menyebutkan hafizu 'alas salawati was salatil wusta, hendaklah kamu menjaga akan solat-solat, ai solat 5 waktu sehari semalam dan solat al-wusta. Di situ panjang perbahasan ulama, ada yang mengatakan solat asar, ada yang mengatakan solat subuh. Ala kulli hal, hafizu itu fi'il amr. Kita mengaji dalam kaedah usul, fi'lul amri itu, fi'il amr itu menunjukkan wajib. Fi'lul amri lil wujub. Sebahagian mengatakan lil nadab. Fi'il amr itu untuk kewajiban, maksud yang diperintahkan Allah itu wajib. Sebahagian mengatakan untuk sunat. Jadi ketika Allah memerintahkan untuk menjaga solat, siapa yang memerintahkan? Allah Azza wa Jalla yang Maha Bijaksana. Mesti ada hikmah yang besar. Betul. Demikian mesti ada hikmah yang besar juga untuk yang diperintahkan, ma'mur bihi, iaitu para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diperintahkan sebegitu? Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui. Antaranya adalah kerana kepentingan yang ada dalam solat itu sendiri. Nah, kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada fahsya dan munkar. Ulama bahaskan maksud fahsya. Kebanyakan mengatakan bahawa fahsya ini sesuatu yang amat keji, amat buruk, amat tidak elok. Lalu sebahagian mengatakan bahawa itu adalah zina antara contohnya. Munkar ma ankarahul aqlu, apa yang diingkarkan oleh akal.
Maka mungkar itu lawannya ma'ruf. Ma'ruf apa yang diketahui oleh akal kebaikannya. Kalau mungkar itu apa yang diingkari oleh akal akan kebaikannya. Apa kaitan kedua ini? Kata ulama, fahsya itu mentafsirkan mungkar. Jadi mungkar itu sesuatu yang akal tak boleh terima kerana dia menyalahi syarak. Dan fahsya itu antara contohnya adalah yang akal tak boleh terima, menyalahi syarak tapi amat keji, amat tidak elok, termasuklah zina tadi itu. Jadi kerana itu orang yang mendirikan solat, ada juga diistilahkan menjaga solat, mengerjakan solat, menunaikan solat, tapi Quran menggunakan wa aqimus solat, dan dirikan solat. Diri maksudnya menjaga elok-elok rukun, syarat-syarat sah, jangan lakukan yang batal. Juga solat itu difahami dari segi falsafahnya, sebelum solat, ketika solat dan selepas solat. Itu antara rahsia kenapa Allah menggunakan inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan juga banyak fadilat-fadilat yang lain kita akan bicarakan kemudian. Baik. Jadi tak dapat tidak, kerana solat merupakan suatu arahan dan suruhan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendirikannya. Baiklah Ustaz dan juga keluarga besar Tanya Ustaz, kita ada soalan yang pertama pagi ini datang dari sahabat kita Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dihormati. Waalaikumsalam. Adakah kita boleh mendirikan solat di atas tanah atau rumput atau lantai yang tiada alas? Serta apa pula hukum jika mendirikan solat di sebelah tandas? Mohon perkongsian. Terima kasih Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Masya Allah, tabarakallah, solatnya sangat bagus dan menunjukkan orang ini ingin solat. Tahniah kepada Laila yang bertanya. Solat di atas tanah, di atas rumput, di lantai tanpa alas, hukumnya adalah sah asalkan tempat itu tidak ada najis. Difahami dahulu maksud tempat. Tempat itu bukan masjidnya, bukan biliknya, bukan kontinya, ataupun bukan padang seluasnya, itu tidak. Dipahami sebagai solat itu, kata ulama fuqaha, kata fuqaha mengatakan di mana kedua kaki kita berdiri ketika qiyam, dan di mana kedua hujung lutut kita dan juga tapak tangan ini dan dahi itu menetap ketika rukuk, ketika sujud, dan di mana kaki kita dan punggung, kakilah tu duduk ketika duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal akhir, di mana dekat ataupun lekat kawasan itu namanya tempat. Sehingga kalau kita solat di atas sajadah umpamanya, ketika kita sujud, di tepi hidung kita ini ada, maaf ya, tahi cicak umpamanya, tapi tak kena hidung ataupun tak kena muka. Walaupun kita solat di tempat sajadah itu, solat kita tetap sah, sebab yang dikatakan tempat ketika kita solat yang kita sebutkan tadi itu, yang melekat tempat kita itu. Maka di situ kalau tidak ada najis, itu dikira sah solatnya. Maksud kita kalau kita sujud tak kena najis tu, walaupun di situ ada najis, maka sah solat kita. Sehingga dikatakan ketika kita solat, maaf, ada kencing, ada kucing datang lalu kencing kat situ, kita boleh alih sebelah kanan. Memang ada caranya lah, setiap berapa kali. Kalau dia, mohon maaf, kencing lagi dekat situ, kita boleh lari lagi. Bermakna kalau kita fahami tempat itu sebagai tempat yang kita solat secara umum, maka batallah solat kita. Tidak. Tempat maksudnya di mana kita berdiri tadi itu ketika qiyam, ketika tempat kita sujud dengan 7 anggota sujud, dan ketika tahiyat awal ataupun akhir, itu namanya tempat. Jadi kalau di situ tidak ada najis kena pada bahagian badan ataupun pakaian, itu sah. Yang kedua, tandas, solat di sebelah tandas. Ni barangkali sembahyang awal Ramadan ni ataupun Jumaat ataupun hari raya Zakif, ramai orang. Jadi kaedahnya sama juga, pastikan tempat itu tidak bernajis walaupun dekat dengan tandas. Sah hukum. Okey, jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan pening kepala kalaulah kita solat selagi mana badan kita Ustaz tidak terkena dengan najis, maka teruskan solat kita kerana sah di sisi agama, insya-Allah. Baik Ustaz, bila kita bicara juga tentang solat di mana-mana, tadi Ustaz ada menyebut tentang kalau contohlah, maaf sebut, ada najis tahi cicak di sebelah hidung tapi tak kena hidung, maka
sah lagi. Sahih. Tapi bagaimana orang yang menjadi imam, dia menggunakan mikrofon dan di wayar mikrofon barangkali mungkin ada tarik cicak. Ya, jadi bagaimana Ustaz? Masya Allah, soalan yang sangat bagus. Allahumma hidayatan lis-shawab. Tentang keadaan mikrofon itu ada dua keadaan. Satu, mikrofon yang terpacak tu, yang terpacak. Betul. Dia tak kena imam pun. Itu kalau ada najis yang tu, imam menggunakannya itu tidak batal. Baik. Sebab tidak ada kena-mengena bersambung dengan imam. Cuma yang biasanya di surau masjid buat sekarang ini yang lekat kat sini ni. Ada wayar dekat sini nah. Jadi di sini sama ada di mikrofon tu ataupun di wayar ni ada najis, ulama mengatakan batal solatnya. Kenapa? Sebab ia dianggap bersambung dengan najis tadi itu. Jadi dilihat mikrofon tadi yang terpacak tak bergerak apa-apa tu ataupun yang berwayar di sini, maka yang batalnya yang berwayar itu kalau ada najis di situ. Sebab dianggap menanggung najis. Baik. Okey Ustaz, topik kita pun menarik sebenarnya pada pagi ini berkaitan solat di mana-mana. Jadi mestilah akan ada soalan orang bertanya, kenapa boleh solat di mana-mana? Dan sebelum kita nak meraihkan soalan itu, kita pergi dahulu kepada soalan ramdeseru dari sahabat kita. Jom kita lihat. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimanakah adab yang perlu disantuni bagi wanita yang solat di kawasan lapang yang boleh dilihat oleh masyarakat sekeliling atas sebab tiada pilihan? Tidakkah timbul fitnah atau berdosa di sebaliknya? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Allahumma hidayatan lis-shawab. Soalannya sangat bagus daripada Ramdesaru tentang perempuan yang solat di tempat yang terbuka. Sebolehnya kita cari dulu tempat yang tak terbuka. Sebab perempuan ini madhannul fitnah, tempat yang kadang-kadang jadi fitnah. Jangan kata terbuka aurat, ketika pakaian dengan lengkap menutup aurat itu pun boleh jadi fitnah. Sebab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajha, ya Ali, al-ula laka wa laysat alaka thaniyah. Wahai Ali, kalau kamu terpandang perempuan kali pertama itu tidak berdosa. Tapi walaysat alaka thaniyah, bukan kali kedua lagi lihat. Maksudnya kali pertama lihat terus tarik, bukan kali pertama tengok terus baca, bukan. Ni kali pertama terus tarik, itu tak berdosa. Dan jangan ulangi yang kedua. Baik. Sebab apa? Muslimat ini, perempuan ini jadi tempat fitnah. Karena itu ketika tak ada tempat lain, persoalan tadi memang nak solat dah sangat bagus ya. Hendaklah kalau boleh ada orang lain yang berada di tepinya ke sebagai ataupun di arah mana untuk menghalang pandangan itu. Baik. Yang kedua, sudah pasti pakai pakaian yang longgar, pakaian telekung itu alhamdulillah kita sudah pakai pakaian biasa, kemudian pakai telekung. Walaupun sebenarnya kalau pakai pakaian biasa Ustaz Hakim menutup aurat semua, boleh dah solat pakai baju kurung, pakai tudung boleh, tapi alhamdulillah orang Melayu sangat teliti bab ini. Pakai lagi tudung. Jadi kuranglah fitnah itu, sah solatnya insya-Allah. Cuma kita takut nantilah bila solat dalam keadaan yang pakai pakaian yang mungkin boleh menarik perhatian orang, angin kuat pula itu yang kita risaukan. Betul. Ala kulli hal berusaha untuk kita ikut panduan tadi itu dan kalau boleh carilah tempat yang agak terselinung sedikit untuk muslimat khususnya supaya kita dapat solat dengan tenang dan orang lain pun tenang, tidak terlibat dalam dosa. Ya, baik. Jadi yang pertama cari dulu tempat yang baik dan elok sesuai untuk kita, kemudian kita dirikan solat. Baiklah Ustaz, kita nak beristighfar seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang membahaskan topik berkaitan solat di mana-mana bersama dengan
guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Muhadir Jol. Baik, kita nak terus meraihkan soalan yang seterusnya, datang dari sahabat kita bernama Anna Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tempat-tempat yang tidak dibenarkan solat walaupun hamparan bumi ini dibenarkan untuk solat selagi mencukupi syarat dan persekitaran yang bersih? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih kepada Anna atas soalan. Silakan. Soalan yang sangat elok dan bertepatan dengan zaman kita sekarang, supaya jangan jadikan alasan. Betul. Nak cari masjid saja. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, u'titu khamsan lam yu'tihinna ahadun qabli. Aku telah diberikan 5 perkara yang nabi-nabi, para rasul sebelumku tak pernah dibagikan sebegini. Ini rahmat daripada Allah kepada umat ini, sesuai Nabi katakan, ummati ummatun marhumah. Masya-Allah. Umatku umat yang selalu dirahmati Allah. Salah satu manifestasi rahmat itu, solat tang mana-mana tak apa. Itu di samping buat sedikit pahala berganda, itu satu topik yang lain pula nanti. Jadi wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan masjid itu dijadikan bumi itu untukku sebagai masjid dan tempat yang suci. Cuma dibahaskan oleh ulama, setiap yang am itu ada khasnya. Setiap yang mufassal itu ada yang mujmal itu ada mufassalnya, begitu. Sebab itu dalam bab fiqh kita tidak boleh memahami nas secara sebegitu sahaja. Dia ada kaedahnya Ustaz Hakim, supaya kita tahu mana nasikh, mana mansukh, mana ayat makkiyah, ada yang madaniyah. Itu semua difahami. Sebab itu ulama itu, fuqaha itu, masya-Allah, mereka memahami cara memahaminya itu. Jadi kerana itu, walaupun bumi ini di mana pun boleh kita solat sebab masjid dan ia suci, tapi ulama katakan ada perkara-perkara ataupun tempat-tempat yang perlu kita ambil perhatian juga. Ini namanya takhsis. Walaupun hadis tadi itu adalah hadis yang umum, ada hadis yang mentakhsiskan, disebut oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla fi 7 mawatin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita solat pada 7 tempat. Larangan ini bagi ulama Hanabilah ini larangan haram sebab dia naha. Bagi ulama Asy-Syafi'iyah itu makruh. Bagi ulama Al-Ahnaf itu makruh, ini makruh yang tanzih tahrim, yang sangat dekat kepada makruh tahrim, itu dekat kepada haram tapi tak haram lagi. Jadi kita ambil pendapat tengah-tengah, iaitu dalam mazhab kita Asy-Syafi'i makruh, begitu. Apa dia? Satu, fil mazbalah, tempat buang sampah, sebab dia kotor. Wa al-majzarah, iaitu tempat sembelihan, sebab darah itu adalah najis. Najis kalau kita kena tempat solat ataupun pakaian, maka itu batal, itu membatalkan solat. Wal maqbarah, iaitu di kubur. Wa qari'atit tariq, di tempat orang lalu lalang. Wa fil hammam, di dalam bilik mandi. Wa fi ma'atinil ibil, tempat rehat unta, sebab unta kalau berehat tak kurang sana tu ada ayak kencing dia dengan maaf ya, tahi unta. Wa fawqa dhahri baitillah, dan di atas sutuh baitullah. Kita pun tak terfikir macam mana sembahyang atas itu, tapi ada, masya-Allah. Itu ulama Ahnaf itu kalau berfikir jauh, masya-Allah. Dulu mereka pernah berfikir macam mana kalau solat di atas Kaabah. Orang fikir macam mana solat atas Kaabah. Rupa-rupanya atas kapal terbang, itu atas Kaabah. Zaman tu tak ada lagi. Itu ulama-ulama Ahnaf, masya-Allah, dalam bab ini. Jadi 7 tempat tadi yang jangan solat di situ. Sebahagian mengatakan di tempat-tempat peribadatan orang-orang yang bukan Islam, termasuk di gereja, di tempat lain dan sebagainya. Tapi kalau tempat yang kita sebutkan tadi itu, memang tak ada dah tempat lain. Itu memang kita ada pilihan lain. Jadi jangan solat dekat situ. Baik. Tapi kalau memang tak ada, kita boleh solat tapi dengan cara mengelakkan daripada terkena najis-najis kat situ. Itu nah. Jadi kalau ada tempat lain, tempat tu jadi makruh,
Tapi kalau memang tak ada tempat lain, boleh solat di situ, tapi menjaga sesuatu, jangan sampai membatalkan solat dengan darah tadi, dengan tempat kotor dan sebagainya. Okey, baik. Jadi di mana-mana kita boleh solat, cuma pastikan jangan ada najis. Dan kalau boleh 7 tempat yang telah disebutkan tadi, kalau boleh kita elakkan. Tapi kalau mungkin sudah tiada tempat lain, bak kata Ustaz, maka dipersilakan. Soalan yang seterusnya ini menarik untuk kita ketengahkan, datang dari sahabat kita Hana Wancik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernah Rasulullah SAW solat ketika berada di padang pasir apabila keluar berdagang. Bagaimanakah untuk menentukan tempat solat itu bersih dari najis ketika keluar memancing bagi kaki pancing apabila masuk waktu solat? Adakah dikira tempat itu bersih dan suci apabila melapik tempat solat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Ya, sangat benar yang disebut oleh Hana tadi, oleh Hana Wancik tadi, tentang memang Rasulullah SAW solat di padang pasir. Jadi di padang pasir itu luas dan insya-Allah tidak ada najis dekat situ, sebab tempat itu pun tempat yang memang hanya pasir sahaja. Adapun di kolam memancing tadi, bagus juga Ustaz Hakim bertanya soalan ni walaupun memancing kan. Elok. Islam ini tidak pernah melarang apa pun kita suka silakan. Tapi bila masuk waktu solat, jangan tinggal solat. Dan solat tu bagus. Solat tu bagus. Tapi solat di awal waktu lebih bagus. Masya-Allah. Nah, itu dalam Islam ada value added, sesuatu yang bagus, ada yang lebih bagus. Sebab itu ada dua istilah dalam agama kita. Satu fadilah, satu lagi afdal. Fadilah ni bagus, afdal lebih bagus. Satu hasan, baik. Satu lagi ahsan. Sampai lagu tu tu. Itu kata Islam selalu value added. Sehingga disebut apa? Ulama qiyaskan, salat itu bagus tapi banyak salat lebih bagus. Masya-Allah. Salawat itu bagus tapi banyak salawat lebih bagus. Istighfar itu cantik bagus tapi banyak istighfar lebih bagus. Sehingga innallaha yuhibbut tawwabin. At-tawwab. At-tawwab orang yang banyak bertaubat. Taibun orang yang bertaubat. Tawwab orang yang banyak bertaubat. Qaimun orang yang solat malam bagus, tapi qawam orang yang banyak solat malam. Saimun orang yang puasa. Sawam orang yang banyak suam, banyak berpuasa. Begitu nah. Ini sama juga tadi alhamdulillah. Tempat memancing itu tidak termasuk 7 ataupun 8 tempat yang makruh tadi, silakan saja. Tambah lagi disebut tadi kita letak lapik, dia sangat tepatlah tu. Dan kalaupun bawah tu ada najis, tapi jangan sampai tembus kalau sajadah tu dia basah tak. Kalau dia kering walaupun dia ada najis tetap juga sah solatnya. Masya-Allah. Islam tu mudah, tapi jangan kita ambil mudah. Di mana pun kita berada, macam bak kata tadi Hana Wancik, kita pergi mancing, tetap teruskan solat. Soalan seterusnya Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana situasi sekiranya seseorang itu ditahan atau dikurung di tempat yang kotor? Apakah afdal hanya solat mengikut kemampuan sekiranya ketika itu tangan diikat dan tidak kemampuan untuk pakaian yang bersih dan tempat solat yang tidak bersih kerana ketika itu berkeadaan darurat? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Masya Allah, soalan itulah jawapan dia. Soalan Syahzatu tadi, itulah jawapannya. Apabila dalam keadaan darurat, ad-darurat tubihul mahdhurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Jadi tak boleh solat di tempat yang kotor, yang ada najis. Tapi tadi dalam keadaan dikurung ataupun diikat, tak boleh berdaya apa dah. Nah, hatta kata ulama, kalau dikurung, diikat, maaf dalam keadaan tak ada pakaian, subuh dah nak habis dah ni. Jadi dia kena juga solat, tapi hormatan lil waqti, menghormati waktu. Sebab solat dalam keadaan najis kena pada pakaian dia, pada badan dia, tambah masya-Allah tadi contoh terbuka aurat, itu membatalkan syarat itu. Dalam kaedah menyebut idzan tafa syaratu fantafal masyrutu. Bila terbatal syarat maka yang disyaratkan iaitu solat tadi akan batal. Batal wuduk maka batal solat. Batal solat tadi kerana tempat kotor tadi itu tidak menutup aurat, batal solat. Kaedahnya begitu. Tetapi kena juga solat sebab hormatan lil waqti, hormat waktu.
Jadi tidak mengapa, maksudnya terlepaslah dosa tu. Dosa terlepas, tapi yang kena kurung, kena ikat, kena di tempat najis tadi tetap juga wajib untuk qada solatnya. Okey, baik Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut tentang solat hormat waktu. Mungkin ada segelintir daripada kita agak keliru. Hormat waktu ni bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Ada satu perbahasan dalam fiqh mazhab kita Syafi'i, iaitu solat menghormati waktu. Menghormati waktu itu di ketika solat tidak ada wuduk umpamanya. Ataupun solat dalam keadaan orang tadi tidak ada wuduk. Yang kedua kena ikat contohnya tadi itu. Jadi ketika itu kalau dia tidak solat, solat itu akan terhabis waktu. Dia ada kaitan dengan habis waktu itu. Kalau tak ada habis waktu tak apa lagi. Dia boleh delay lagi. Tapi saat lagi nak habis waktu, kalau dia tak solat, itu dianggap berdosa. Sebab dia solat masuk waktu lain. Kita takut kalau solat waktu masuk waktu lain ini tanpa sebab, itu yang ditahdzirkan di dalam ayat fawailul lil musallin. Itu begitu Saiman. Fawailul lil musallin, mohon dengan terjemahannya ya, celaka bagi orang yang solat. Sebab itu para ulama mengatakan jangan berhenti dekat situ kalau baca ayat ini. Maka sunat kita sambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka ataupun sebahagian terjemahan neraka wil bagi orang yang solat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai. Lalai dalam solat ditafsirkan ulama bukan ketika solat teringat anak, teringat isteri bini, teringat kerja dan sebagainya. Tak. Kalau lagu tu ramailah kena termasuk yang bercakap ni. Kata ulama antaranya dia sembahyang qada masuk waktu lain tanpa ada sebab yang masyru' yang dibolehkan oleh syarak, dia membuatkan begitu. Kerana itu jangan. Sebab itu hendaklah kita solat menghormati waktu tadi tu. Tetapi solat tadi bukan terlepas tak untuk mengelakkan daripada berdosa saja, nanti diqada semula. Okey, baik. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan Ustaz Muhadi, tetapi kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Muhadi Jol, membicarakan topik solat di mana-mana. Baik sedang pendengar dan penonton, kita nak meneruskan persoalan pada pagi ini. Kali ini pula datang dari sahabat kita bernama Rohaya Arifin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Jika kita bekerja dan tempat kerja kita berhampiran dengan tokong Cina, bolehkah kita bersolat di tepi bangunan itu? Mohon pencerahan Ustaz. Ini mungkin dia bekerja di kawasan tersebut berdekatan dan tiada tempat lain untuk solat melainkan di sebelah tokong Cina. Silakan Ustaz. Soalan sangat baik daripada Rohaya, bekerja dekat dengan kawasan tokong. Dan kalau solat memang betul-betul dekat bangunan itu, hukumnya tidak mengapa. Tapi jangan sampai dalam tu. Mungkin juga ada orang yang bekerja mungkin menyapu sampah ke dan bertukang ke di kawasan itu. Contoh ya, carilah masjid dahulu. Dia begitu. Dia selagi ada jalan, walaupun ada kesukaran, cari yang mudah tu dulu. Baik. Sebab kaedah menyebut al-maisur la yusqatu bil ma'sur. Setiap yang mudah tak terhalang ataupun tak boleh lakukan kalau ada yang mudah. Maksudnya buat mudah yang dahulu. Jadi contoh orang bicara sedikit solat tarawih 20 ke 8. Akhirnya duk bincang-bincang tak solat. Tu kita tak mau. Jadi kalau pun tak boleh juga,
buat 8 saja. Nah, kalau tak boleh juga, walaupun yang paling afdal 4 mazhab mengatakan begitu. 20 rakaat. Tapi itu tadi tu, al-maisur la yusqatu bil ma'sur. Dia bagi dia 8 tu mudah, yang agak payah bagi dia 20 bagi dia lah. Tak apa, sembahyang 8 tak apa. Sama juga tadi tu. Cari dulu masjid, kalau tak ada juga tak apa, boleh sembahyang dekat kawasan tu berkaitan dengan tokong tadi tu. Dan itu tidak mengapa sebab tak ada tempat lain lagi. Boleh sah solatnya. Okey, jadi kepada Rohayat Arifin, boleh teruskan solat jikalau tiada tempat yang lain. Seterusnya Nur Hayati Ismail, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Pengalaman bersama peserta-peserta ketika hiking, kami melalui air terjun dan kami terus solat dengan pakaian yang basah lencun. Mohon pandangan dan tunjuk ajar Ustaz. Apakah hukum yang berlawanan dengan rukhsah? Apakah para sufi juga memilihnya terutama dalam hal ibadah solat? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Kak Yat dari Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat atas soalan. Nah, bagus soalan hari pagi ni Ustaz Hakim, sebab cerita tentang solat walaupun naik hiking, jungle trekking, hiking, sampai di tempat air terjun, Masya Allah, solat di situ. Ya, boleh. Asalkan kita jaga syarat-syarat sah solat, menutup auratnya, kemudian jangan terkena najis dan sebagainya. Silakan sahaja. Ini satu tanda kesungguhan, Masya Allah. Untuk bagi tahu dalam apapun keadaan, di mana pun berada, solat itu jangan tinggal. Betul. Saya imbau kembali sedikit Ustaz Hakim, kenapa dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, kan Nabi SAW daripada Makkah pergi ke Al-Madinah, pergi ke Baitul Maqdis, kenapa berhenti di 5 tempat? 1 Taibah, 2 Madian, 3 Bukit Tur Saina, 4 Baitul Laham, 5 Baitul Maqdis. Semua tempat ni semua solat. Masya-Allah. Nak tunjuknya apa? Kata malaikat Jibril, anzil fasalli. Turun dan solat, turun dan solat, turun dan solat. Walhal cerita ni cerita agung, perjalanan yang sangat penting. Tapi solat nak tunjuk pentingnya solat itu. Masya-Allah. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki rahimahullah, beliau bagi satu faedah. Kenapa 5? Solat nanti akan jadi 5 waktu sehari semalam, walaupun solat belum lagi difardukan. Masya-Allah. Solat difardukan nanti di langit yang ke-7. Itu mengikut pendapat tahqiq oleh Al-Imam Al-Bajuri. Beliau mengatakan dalam kitabnya Tuhfatul Murid, syarah kepada kitab Jawharatul Tauhid, Imam Al-Laqani, pendapat ulama mengatakan yang kuat di Sidratul Muntaha. Ada yang mengatakan di Arash. Nah, terus kita ambil pendapat yang kuatnya dekat situ. Situ baru difardukan 50 waktu sehari semalam. Tapi di sini 5 tempat berhenti. Itu isyarat. Itu isyaratun latifah rabbaniyah. Solat ya silakan, walaupun kita di air terjun tadi, solat silakan dengan menjaga syarat sah dan sebagainya. Yang kedua tadi tentang rukhsah. Solat ini menarik untuk orang sufi. Orang sufi, mereka kalau dalam musafir, kita dibolehkan jamak dan qasar. Orang sufi memilih untuk tamam. Masya-Allah. Mereka tidak qasar dan jamak, walaupun ada yang buat begitu, tapi umumnya sebab orang sufi ini mereka suka sesuatu yang lebih. Sebab dalam kaedah mazhab kita Asy-Syafi'i, ma aktsara fi'lan aktsara fadla. Apa yang banyak dibuat dapat banyak pahala. Jadi mereka nak, walaupun itu hadiah daripada Allah, nah itu bagus, tapi bukan atas dasar menolak hadiah, tidak. Tapi kerana nak merasa kesedapan dalam solat itu. Solat itu kan sedap. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Nabi SAW mengatakan dijadikan bola mataku tenang ketika solat. Sebab itu ketika nak solat, Nabi sangat suka. Ya Bilal, arihna bis salati ya Bilal. Wahai Bilal, tenangkan kami dengan solat. Nabi dapat ketenangan dalam solat. Dan dalam perbahasan jamak dan qasar, mazhab kita Asy-Syafi'i itu harus. Jamak dan qasar itu harus. Kalau kita nak lakukan, ya. Kalau tidak, tidak mengapa. Tapi ada 2 pandangan tadi. Kebanyakan ulama mengatakan kita solatlah. Kenapa? Solatlah cara jamak ataupun qasar tadi. Satu, hadiah daripada Allah. Yang kedua, rukhsah, keringanan. Jadi silakan sahaja memilih mana-mana pendapat tadi. Cuma Ustaz, tadi dalam bab air terjun tu kan, kadang-kadang bila kita baru naik daripada sungai ataupun laut, macam tadi air terjun, kadang-kadang baju kita sedikit melekat pada badan. Jadi adakah boleh ataupun kena bagi sedikit kering supaya tak melekat dan teruskan solat? Bagaimana Ustaz?
Dalam syarat sah untuk solat, antara yang 5 itu, satu adalah menutup aurat. Menutup aurat difahamkan ulama dengan tidak nampak kulit. Bila tidak nampak kulit, maka sahlah walaupun dia melekat tu. Jadi solatnya sah, tetapi itulah takut mengundang orang di luar solat tu pula jadi kerja. Jadi begitu. Sangat bagus Ustaz Hakim sebut tadi, jangan solat dulu. Kita keringkan dulu kah, lagu manakah, kita solat selepas itu. Solatnya sah tu sah. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Baik, kita beralih pula ke soalan dari Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila melihat orang solat di khalayak ramai, contoh di tepi jalan kerana jalan jam teruk, balik beraya atau di bawah pokok, rata-rata mindset orang kita adalah nak menunjuk yang dia solat lah tu. Sedangkan keadaan memaksa orang tersebut. Bagaimana mahu menukar mindset orang kita Ustaz? Terima kasih atas pencerahan. InsyaAllah. Bagus sekali daripada Intan. Macam mana nak tukar mindset masyarakat itu? Satu saja caranya dengan ilmu. Masya Allah. Ikutilah pengajian secara begini, tanyalah ustaz sebegini, ataupun secara bersemuka, kemudian dalam YouTube, apa sahajalah. Yang penting tambahkan ilmu. Sebab an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu jadi musuh pada apa yang dia tak tahu. Dia tak tahu. Kerana tak tahu, dia membangkang ataupun dia melawan, dia mengharamkan, menidakkan, walau benda itu boleh saja. Macam contoh tadi, kita saja kata mereka menunjuk. Mungkin satu ketika nanti kena kat kita, lagu mana. Sebenarnya tak ada apa. Orang yang solat tadi pun jangan risau apa orang kata. Yang penting lillahi ta'ala. Kerana itu kita berilmu, dapatkan ilmu mana-mana pun. Sebab ada satu yang disebut oleh satu pepatah, ma kathurat tila'uhu qalla i'tiraduhu wa man qallat tila'uhu kathura i'tiraduhu. Man akthara tila'uhu, siapa yang banyak itilak membacanya, qalla i'tiraduhu, kurang bangkangannya. Wa man qallat tila'uhu, siapa yang kurang baca kitab dan sebagainya, kathurat tila'uhu, membangkang saja kerjanya. Kerana itu bacalah. Kalau kadang-kadang setengah orang tak membaca tu muskilah. Mujahadah. Payah sikit, tak apa, dengar lagu ni. Tak payah baca, dengar telinga. Betul. Jadi tuntutlah ilmu di mana-mana pun sampai kita meninggal dunia. Jadi paling kurang kita tonton Tanyalah Ustaz. Sebab kena dengan trademark kita, biar tahu, jangan keliru ya. Baik, jadi kita masih lagi membicarakan tentang topik pada pagi ini berkaitan dengan solat di mana-mana. Jadi Ustaz, apakah dan kenapakah boleh solat di mana-mana? Silakan Ustaz. Masya Allah, soalan yang sangat baik daripada Al-Fadhil Ustaz Hakim. Satu, memang itu arahan daripada Allah tadi untuk jaga solat. Hafizu 'alas salawat, jagalah solat-solat. Salah satu cara menjaganya, kita dirikan solat bila sudah masuk 5 waktu itu. Yang ditekankan di sini 5 waktu. Adapun yang sunat-sunat itu ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Sesuatu yang dibuat dapat pahala, tinggal tidak berdosa, tapi menambahkan fadilat seseorang itu di sisi Allah. Yang kedua, kerana solat itu sangat penting. Apa hikmahnya tadi? Kita menjaga solat itu. Solat di mana-mana. Hikmahnya nak tunjukkan juga Allah sangat pengasih dan pemurah. Kenapa? Di seluruh muka bumi ini, itu juga masjid boleh solat. Kita tambahkan dalil yang mengatakan sedemikian. Al-ardu kulluha masjidun. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud. Masjid itu, bumi itu seluruhnya adalah masjid. Maksudnya, di mana-mana pun tidak mengapa. Yang ketiga, kita solat di mana-mana nak menunjukkan pentingnya solat itu. Antara kepentingannya menjaga hablum minallah. Bila kita solat kan kita beribadah kepada Allah. Bila kita memperakui Allah sebagai Tuhan kita, kita adalah makhluknya, hambanya. Bila hamba ada tanggungjawab pada Tuhannya. Dalam konteks ini solat. Solat itu pula nanti mengajar kita supaya patuh pada perintah Allah, menjauhi maksiat dan sebagainya. Dan seterusnya. Kenapa kita solat di mana-mana? Nak menunjukkan bahawa bumi ini milik Allah. Masya Allah. Di mana pun kita solat.
itu memang milik Allah. Tuan rumah kalau punya banyak tempat, sila nak masuk, tak apa, sebab dia properti dia, rumah dia ataupun pemilikan dia. Dan yang satu isyarat yang latifah, Allah bukan bertempat. Allahu Akbar. Untuk di mana-mana kita solat, Allah Subhanahu wa taala ada, maka Allah mawjudun bila makan, supaya kita tahu bahawa Allah itu bukan makhluk seperti yang digambarkan oleh sebahagian orang. Baik Ustaz, banyak lagi yang ingin kita bincangkan bersama, tetapi kita nak bertasbih seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersua kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada sidang pendengar penonton atas kesudian dan kesetiaan bersama dengan saya sehingga ke saat ini. Kita masih lagi membicarakan topik berkaitan solat di mana-mana. Baik, saya tadi sempat melihat kepada soalan dan soalan ini menarik untuk kita bahaskan. Datang dari sahabat kita Mas Niza. Assalamualaikum kepada Ustaz, Da'i dan seluruh warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah solat ketika berada di dalam hutan belantara dan banyak haiwan liar? Bolehkah solat di atas pokok atau di dalam gua untuk berlindung? Terima kasih Ustaz atas pencerahan ilmu. #biar tahu jangan keliru. Masya Allah, soalan ini banyak kait soalan ini Ustaz Hakim. Kalau dalam bab fiqah dia disebut kait. Apa dia? Soalan bagus daripada Mas Niza tadi. Orang itu berada di hutan, bukan hutan saja, belantara. Yang kedua tadi Ustaz Hakim, dia banyak haiwan. Banyak tu, kalau sebut haiwan saja pun tak apa. Ini banyak haiwan. Haiwan tu haiwan liar. Betul. Masya Allah. Nah, barangkali Puan ataupun Cik Mas Niza kita belajar hukum barangkali fiqah dan usul fiqah barangkali. Ini soalan yang unik. Nah. Kemudian barulah sembahyang atas pokok ataupun dalam gua. Masya Allah. Sebenarnya apa yang disebut oleh beliau dengan keadaan yang ada qayyid tadi itu sudah menunjukkan dalam keadaan darurat. Dalam kaedah menyebut idza daqal amru tasa', idza daqat tasa'. Apabila sesuatu itu sempit, ada perkara-perkara yang menghalang darurat tadi, ittasa' dia akan jadi luas. Maksud kata ada jalan keluar dia. Jadi bolehlah yang kata solat atas pokok tadi, boleh, silakan. Cuma dibahaskan ulama, kalau dia solat atas pokok, solat fardu, dan dia berdiri, tapi jangan sampai jatuh, sah, silakan. Tapi kalau dia solat atas pokok dan dia duduk, pasal atas pokok, takut rokok lagi sujud, dia jatuh bawah, kena harimau bawah tadi. Jadi kebanyakan ulama mazhab kita mengatakan dia kena ulang balik. Sebab dia solat fardu itu qiyam, takbiratul ihram, niat, baca suratul Fatihah 4 ini wajib berdiri. Solat fardu kalau solat sunat tak apa. Jadi dia tadi buat dalam keadaan duduk, dia kena i'adah balik, dia kena solat balik. Dalam gua pun tak apa, asalkan dia boleh solat dengan berdiri tadi untuk solat fardu. Kalau tak solat fardu berdiri, solatnya sah, terlepas daripada dosa, dia kena solat semula balik. Okey Ustaz, ini tadi mungkin untuk Puan atau Cik Mas Niza, ini khas untuk kepada abang-abang tentera kita yang menjaga sempadan negara barangkali. Bagaimana solat mereka Ustaz? Solat untuk tentera ada dua keadaan. Kalau dalam keadaan yang biasa macam tadilah, sembahyangnya dalam keadaan yang boleh dia lakukan. Buka kasut dan sebagainya, menghadap kiblat dan sembahyang macam biasa. Tapi ada lagi satu solat namanya solatul khauf. Solat dalam keadaan takut ada musuh dan sebagainya. Itu ada perbahasan lain juga pula. Bermakna solat macam biasa tidak mengapa. Malah sebahagian mengatakan kalau solat pakai kasut pun tak apa, sebab orang dalam hutan ni bila-bila masa sahaja ada kemungkinan benar-benar tak elok diserang musuh dan sebagainya, maka sebahagian mengatakan tidak mengapa solat dengan kasut pun tidak mengapa, tapi dipastikan kasut itu dibasuh dulu, jangan ada najis dan sebagainya.
Mudah-mudahan Allah merahmati dan mengganjari semua askar-askar dan polis-polis yang menjaga keamanan kita, tuan-tuan. Keamanan itu sangat mahal. Kalau tidak aman, tidak mungkin saya dengan Ustaz Hakim bersiaran hari ini. Kerana tak boleh main kat sini kerana tidak aman. Mudah-mudahan Allah rahmati Malaysia kita, keamanan berterusan. Allahumma amin. Okey Ustaz, kita nak beralih ke soalan berkaitan kubur pula. Tadi kan hutan, ini ada satu soalan yang ditanyakan oleh Mak Eton. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang sentiasa berada dalam rahmat Allah. Amin. Waalaikumsalam. Solat di mana-mana. Bagaimana seorang Muslim solatnya di sebelah pusara ibunya kerana kesuntukan masa dan tak tahu arah kiblatnya. Boleh ke Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada Mak Eton atas soalan. Sebelah soalan ini barangkali berkaitan dengan solat jenazah Ustaz Hakim. Barangkalilah saya merasakan begitu sebab kalau solat biasa tak mungkinlah. Ataupun boleh juga, mungkin juga kita jawab yang solat jenazah dulu. Kalau solat jenazah, ya boleh saja. Kalau tak sempat solat dekat rumah di masjid, di kubur saja. Boleh kita solat di kubur itu. Baik, kalau solat biasa, mungkin ziarah. Ziarah ini bukan jenazah baru meninggal. Ini ziarah raya ke, ziarah apa ke. Masa pula suntuk. Tuan-tuan, puan-puan, kalau bab fiqah ni ada aja benda yang menyebabkan sesuatu itu payah nak dibuat. Contohnya halangan, dia akan jadi memudahkan. Jadi al-amru idza daqat tasa'. Perkara itu kalau sempit ada halangan jadi boleh. Jadi kerana tadi disebut ada illahnya. Apa illahnya? Kesuntukan masa. Satu lagi kesuntukan masa maka bolehlah solat. Tetapi untuk arah kiblat, arah kiblat itu wajib kita ketahui. Carilah dalam pakai apa tu? Pakai phone ke, semua tanya orang dan sebagainya. Kalau waktu tak juga, maka sembahyang sajalah dulu. Kalau selepas itu dirasakan tak apa nak kena, kita adalah kembali. Tapi rasanya tidak jadi masalah sebab di kubur tu kita tahu tang mana kiblat. Betul. Kalau tak salah lah orang pergi kubur mayat tu. Jadi bila kita tahu tang mana kepala tu kan mengiring sebelah kanan, kita tahulah kiblatnya. Jadi insya-Allah dalam bab kiblat tak ada masalah, sah insya-Allah. Ya, betul. Macam sekarang pun kita sudah ada kecanggihan teknologi, kita boleh mengetahui mengikut aplikasi-aplikasi yang telah dibuat pada hari ini. Baik Ustaz, saya suka dan tertarik dengan satu soalan yang ditanyakan oleh Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana bagi seorang atlet sukan yang terdiri daripada atlet wanita, apakah dibolehkan dia solat di tempat acara sukan itu sedang berlangsung dan antaranya ada yang bukan Islam? Yang kedua, apakah pakaian yang sesuai untuk solat pada waktu itu dan bagaimanakah solat jika berada di padang pasir? Mohon ulasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Masya Allah, soalan ini nak menunjukkan seseorang yang terlibat dengan sukan atlet, perempuan pula tu dalam bab solat sangat bagus sekali. Tetap dia akan kena solat. Kecuali dia dalam perbarisan contohnya, ataupun dia dalam padang orang tengah acara ni, janganlah keluar jadi tak elok. Nanti sempat-sempatkan masa untuk pergi kat tempat bilik-bilik dekat kawasan stadium tu kan untuk solatnya, tak ada masalah, sangat bagus. Yang kedua, pakaian guna hak kita pakai itu buat apa? Kalaupun mungkin dekat padang bola Ustaz Hakim, cuaca kerana hari hujan tu memang kotor. Cuma kotor tu tak semestinya najis dan bersih tak semestinya suci. Itu kena bandingkan. Contoh pakaian kita kotor kena tanah tu bukan najis, solat sah. Tapi pakaian itu nampak elok je, bersih, tapi tadi kena kencing umpamanya, anak kecil, dia akan jadi najis dalam hukmi. Jadi najis hukmi. Bersih kalau dia solat tetap batal. Jadi bersih tak semestinya suci, kotor tak semestinya najis. Jadi kalau pakaian yang digunakan tadi atlet wanita tadi itu bersih silakan saja, tapi mesti menutup aurat. Baik, di padang pasir tak ada apalah. Kalau padang pasir tu silakan saja. Kalau tak ada ayak, tayamum tang tu pun tak apa. Betul. Cuma kiblat lah, itu persoalan kena tanya orang yang mahir tentang itu. Kalau ada alat yang canggih tadi, itu selesai masalah insya-Allah.
berkaitan kiblat tu Ustaz, ialah kadang-kadang kita sudah melihat kepada aplikasi, cuma kadang-kadang mungkin lari sedikit. Jadi kalau lari sedikit dimaafkan atau bagaimana Ustaz? Bab kiblat ini. Baik. Satu, kena cari dulu kiblat. Bersungguh ijtihad mencari kiblat. Dan aplikasi kata lagu tu. Mungkin dia version lama kan, version baru kata lari sikit je. Ya, itu sah juga. Asalkan kita menghadap ke arah kiblat itu. Okey, jadi ini nak bagi tahu kepada kita Islam tu amat mudah. Masuk waktu solat, solatlah di mana-mana menghadap kiblat dan pastikan kalau perempuan ataupun kita orang lelaki menutup aurat. Baik Ustaz, kita masih lagi membicarakan dalam topik solat di mana-mana ini. Jadi orang suka bertanya tentang apakah dan bagaimana seperti yang ditanya oleh Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pula seseorang yang uzur dan terlantar di katil hospital ingin menunaikan solat fardu, susah nak bergerak dan berwuduk, adakah boleh solat dalam keadaan tidak berwuduk dan tidak menghadap kiblat? Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Faizal bin Ahmad atas soalan. Masya Allah, soalan ini sangat bagus, melibatkan orang yang sakit. Dalam mazhab kita Syafi'i, selagi orang itu boleh berakal, walaupun dia uzur, dia tetap wajib solat. Dalam mazhab Hanafi, ketika dah tak boleh dah bergerak apa semua, itu dimaafkan ketika itu. Jadi kita guna pendapat mazhab kita Syafi'i, sebab baginda ketika gering pun tetap solat juga walaupun solat duduk. Untuk solat di hospital ini, alhamdulillah JAKIM dan majlis ni fatwa kebangsaan dan jabatan mufti memang banyak sangatlah dah sediakan pamphlet itu. Boleh kita rujuk nanti dalam permasalahan ini secara tuntas. Tapi secara umumnya tetap dia solat. Yang kedua, sebolehnya menghadap kiblat. Kemudian tak dapat berwuduk. Kalau tak dapat berwuduk, kita yang wudukkan. Orang anak dia ke ataupun orang yang ada kaitan mahram dengan beliau, wudukkan. Kemudian katil itu kalau boleh dialihkan. Kalau tidak boleh, tidak mengapa. Sembahyanglah sahaja sekadarnya agak-agak menghadap kiblat itu. InsyaAllah mudah-mudahan dia terlepas daripada dosa tidak menunaikan solat. Kita harus faham juga ketika orang itu tidak boleh nak berwuduk, kita yang wudukkan. Tak boleh nak menghadap kiblat, kita yang usahakan. Jadi sebab bagi dia sudah terlepas untuk benda itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam bab beralih kiblat, dalam bab wuduk tadilah, tapi tetap solat juga kalau dia mampu dan dia masih berakal lagi walaupun dalam keadaan uzur yang sangat-sangat. Bagaimana pula Ustaz dengan kedudukan orang yang dalam keadaan ataupun tempat yang mungkin sedikit kecil tetapi masih lagi ingin menunaikan solat berjemaah? Kalau ikutkan imam di hadapan, makmum di sebelah kanan. Tetapi bila kita solat di mana-mana, kawasan yang agak sedikit sempit, bagaimana dari sudut susunan jemaah itu? Baik. Dalam solat berjamaah tidak boleh tidak. Imam mesti terkedepan. Dan yang sunatnya imam di sebelah kanan. Ini sempit sangat. Dah penuh dah ni, tak ada tempat lain. Dekat tepi imam maka hukumnya boleh. Kalau di Malaysia mungkin nampak jarang jumpa Ustaz Hakim. Kalau pergi Mekah ke pergi mana-mana, orang Arab dia kira tak kira. Kita pun dia elok tepi imam. Dia main lambat. Cuma kita pun tu dia. Boleh tapi sebolehnya naklah ikut peraturan dalam berjamaah itu, makmumnya di kaki ini, buku lalinya mesti di bawah daripada imam dan sebelah kiri, bukan sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Okey, masya-Allah, indah dan baiknya agama kita kepada kita, walaupun dalam keadaan yang sulit masih lagi dipermudahkan. Baik, kita nak menyambung perbincangan pada pagi ini, tetapi kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya, iaitu Da'i Hakim dan juga panel kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Muhadi Jol. Baik Ustaz, bila kita menyebut tentang solat di mana-mana, orang kita ni suka bermusafir. Jadi apa nama solat orang yang bermusafir ini dan bagaimana cara solatnya Ustaz? Silakan. Soalan yang baik daripada Al-Fadhil Ustaz Hakim. Ini satu rukhsah. Rukhsah maksudnya keringanan. Dalam puasa pun ada rukhsah, dalam solat pun ada rukhsah juga. Ini menunjukkan dalam agama ini sangat luas sekali. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah jadikan dalam agama ini satu kepayahan. Maksudnya mudah sekali. Termasuk ketika musafir, silakan musafir. Dikatakan musafir itu apabila ada tujuan yang baik dengan niat yang baik, dan kalau melangkaui dalam 2 marhalah ataupun tak sampai 2 marhalah sekalipun. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Kalaulah kamu bermusafir di daratan, fil ardi di daratan, sama ada daratan ini ataupun di bumi, sama ada daratan ataupun dalam lautan itu. Termasuk juga di langit. Tidak ada suatu junah, dosa ataupun kepayahan ataupun suatu halangan untuk kamu memendekkan solat itu. Di sinilah timbul dalam istilah fiqah dengan solat qasar. Qasar itu maksudnya pendek. Solat ini hanya untuk solat 4 rakaat sahaja, iaitu solat zuhur dan solat isya. Adapun dan asar. Adapun solat yang tidak ataupun kurang 4 rakaat tidak dinamakan qasar. Kalau jamak ini menggabungkan 2 waktu solat, tapi dia ada pasangannya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau dilakukan pada waktu maghrib itu namanya solat jamak taqdim. Kalau dilakukan dalam waktu isya itu namanya solat jamak takhir. Tapi jamak saja tak dipendekkan. Jadi kalau maghrib tetap 3, kalau isya tetap 4. Jadi 7 lah. Kecuali jamak qasar. Maghrib tak boleh diqasar, dipendekkan. Jadi isya tu jadi 2. Jadi 3 campur dengan 2 jadi 5. Itulah istilah solat jamak dan istilah solat qasar dan istilah jamak qasar. Itu nak menunjukkan apa tu? Nak menunjukkan itu keringanan dan nak menunjukkan bahawa solat ini tak ada kompromi. Wajib tu tetap wajib. Cuma cara melaksanakan, di mana nak laksanakan, bagaimana cara melaksanakan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita lihat isyarat kenapa timbul madhab dalam Islam. Ini nak menunjukkan bahawa rahmat daripada Allah. Sehingga ada cara madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali yang muktabar, itu 4. Nak tunjukkan apa ni? Jangan tinggal solat. Jangan tinggal. Tapi bagaimana cara solatnya itu? Kalau orang bermadhab Hanafi, cara madhab Hanafinya. Tapi semuanya adalah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para a'immah itu memaham nas itu. Fahmun nusus, memaham nas itu. Sebab cara memahami nas itu difahami juga dengan berbeza kefahaman bahasanya, situasinya dan keadaannya. Nak menunjukkan bahawa dalam musafir itu bukan satu sebab untuk orang itu tidak solat, malah diberi dan malah kena solat dan dibagi keringanan pula dalam solat. Ini masya-Allah. Okey, baik. Jadi kalau kita pergi ke mana-mana, musafir dan sebagainya, jangan tinggal solat, ambillah rukhsah keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beralih ke soalan Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah tempat-tempat yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita menunaikan solat? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik. Kita tadi Jura dan yang lain-lain sudah sebutkan hadis daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan Nabi melarang untuk solat di 7 tempat tadi tu. Kita ulang balik ya. Al-mazbalah, tempat buang sampah. Wal majzarah, tempat sembelihan. Wal maqbarah, tempat kubur.
wa qari'atit tariq, tempat orang lalu lalang, wa fil hammam, tempat bilik mandi, wa fi ma'atinil ibil, tempat rehat unta, wa fawqa dhahri baitillah, di atas Kaabah. Sebahagian kitab lain menyebutkan dekat tempat peribadatan, contohnya dalam gereja ataupun tempat-tempat peribadatan ataupun tempat orang lain yang bukan agama Islam mengadakan ritual mereka itu. Itulah, jadi tempat itu dielakkan. Tapi kalau memang terkurung dalam gereja contohnya, itu tak ada apalah. Setiap yang sempit tadi itu luas. Maksudnya jadi boleh. Masya-Allah. Okey Ustaz, tadi kita dah bicarakan tentang di hutan, di daratan. Kali ini pula bagaimana solat di lautan. Barangkali mungkin ada yang pergi mancing, duduk atas kapal, atas sampan. Jadi kadang-kadang datang ombak bergegar dan sebagainya. Jadi bagaimana? Masya-Allah. Soalan sangat praktikal untuk orang yang bertugas di lautan umpamanya, pasukan keselamatan dan sebagainya. Malah Ustaz Hakim bukan saja di atas lautan, di dalam lautan pun ada. Masya-Allah. Macam tentera-tentera yang kapal selam tu, itu kan. Kita bukan cerita sembahyang pakai apa tu, sembahyang dalam tu cerita lain ni dalam kapal selam tu. Tetap juga solat. Jadi kiblat kena cari, menutup aurat tetap sama. Cuma tadi tu ketika dia sembahyang di atas sampan. Kemudian tengah-tengah berdiri itu terduduk kerana gelombang. Dalam keadaan sebegini tak mengapa duduk, tapi jangan terus sembahyang duduk. Dia tengah qiyam ni sembahyang rakaat ketiga. Tiba-tiba dipukul ombak, dia pun jatuh. Jangan terus duduk jatuh sampai keempat. Jangan. Sebab dia sembahyang fardu, maksud saya sembahyang fardu berdiri balik tak apa. Jatuh tadi tu tak apa, berdiri balik. Jatuh lagi. Jangan terus baring Jadi kalau solat fardu usahakan cara kita dan sebagainya. Malah di udara pun sama Ustaz Hakim. Kalau kita solat pengalaman Al-Faqir umrah, memang Saudi tu luas betul. Masya-Allah. Boleh kita berdiri, tapi mesti cari kiblat dahulu. Dia kalau solat sunat tak apa. Solat sunat di kenderaan terus ikut tang mana berdiri, kuda, kereta kita, van dan sebagainya. Tapi kalau sembahyang fardu wajib dulu cari. Lepas tu dia pergi ke mana-mana tu tak apalah. Tapi mula-mula tu wajib kiblat. Sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat tak apa, terus sembahyang. Tang mana dia pergi. Jadi tidak ada halangan yang dalam laut tadi tu terjatuh kerana gelombang dan sebagainya, tak apa terjatuh. Tapi jangan terus solat duduk. Sebab solat fardu tadi berdiri lagi balik dan tidak sah, tidak mengapa walaupun pergerakan sedikit banyak, kerana yang jatuhnya itu bukan dia yang menjatuhkan. Dia dalam keadaan tertentu tu tidak sah dan ada yang sah. Begini kalau kita sembahyang ditiup angin lalu terlondeh kain, dengan segeranya kita angkat, itu sah. Tadi sama. Kalau jatuh tadi pun kita berdiri terus boleh. Tapi kalau kita solat kain dibuka orang, ataupun kita dialih kiblat oleh orang, time tu batal solat. Sebab itu perbuatan manusia. Itu bezanya tadi. Okey, baik. Jadi di mana pun kita berada, lautan, daratan ataupun hutan, teruskan solat. Yang penting pastikan kita menghadap kiblat, tutup aurat dan seterusnya. Soalan yang seterusnya Ustaz datang dari sahabat kita, iaitu Fatin Syuhaidah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimana pula jika seseorang wanita itu memakai pakaian yang labuh sehingga terkena debu-debu di jalan? Adakah dia perlu membersihkan debu-debu pada pakaian terlebih dahulu atau boleh terus disolatkan? Jadi bagaimana dengan keadaan sebegitu Ustaz? Sebab kadang-kadang kita melihat ada orang pakai jubah labuh, orang lelaki mungkin terkena najis dan sebagainya. Dan jawapan itu kita nak dengarkan selepas rehat nanti. Berehat seketika, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhaddir dapatlah sama-sama kita amalkan dan kita sebarkan kepada sahabat maupun ahli keluarga yang terdekat. Kita nak menjawab soalan yang kita tunda tadi dari Fatin Syuhaidah. Kalau boleh saya bacakan semula. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimana pula jika seseorang wanita itu memakai pakaian yang labuh sehingga terkena debu-debu di jalan? Adakah dia perlu membersihkan debu-debu pada pakaian terlebih dahulu atau boleh terus dibawa solat? Barangkali mungkin terkena debu, air yang kotor. Jadi bagaimana Ustaz? Soalan daripada Fatin Syuhaidah, orang itu solat dan pakai telkung yang labuh tadi, ataupun pakaian yang labuh, dan ketika berjalan di jalan mungkin terkena debu-debu. Perkataan mungkin itu tidak yakin itu. Bila tidak yakin, kita ambil satu kaedah, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak akan terhilang dengan syak. Kalau jangan-jangan terkena, jangan-jangan terkena, mungkin terkena, itu tak yakin tu. Jadi hukumnya tak terkena. Gitu. Tapi ada satu yang disebut sebagai ihtiyat. Ihtiyat ni hati-hati. Eloklah kita buang buang dulu debu-debu tadi ataupun yang terkena, mungkinnya terkena itu. Cuma satu kaedah yang supaya kita jangan was-was. Ada satu yang disebut sebagai al-istishab. Al-istishab adalah sesuatu yang kekal pada hukum asal. Contoh, kita dalam bilik yang jarang kita guna, banyak tahun dah Ustaz Hakim, ada jubah kita kat situ. Lalu kita terfikir, jangan-jangan kena tahi cicak, maaf ya umpamanya. Jangan-jangan tu. Jangan-jangan itu adalah tidak yakin. Maka hendaklah kita kembali pada hukum asal. Jubah tu selama mana tak ada lah yang nampak zahir kena tahi cicak tu, dikira sah. Dikira tidak kena. Sama juga dengan tadi tu. Debu tadi tu walaupun terkena debu sendiri, jangan pula kita beranggapan jangan-jangan lalu anjing dekat sini ke dan dia kita create sendiri, maka takut jadi was-was. Jadi kita hukumkan yang zahir. Nahnu nahkum bil-zawahir wallahu yatawallal bawatin, atau nahnu nahkum bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hukumkan yang zahir saja, yang kita tak tahu tu serah pada Allah. Okey Ustaz, kita nak berpindah kepada rukhsah solat, kerangan solat. Kerana ada orang dia ingat rukhsah ni sampai tahap dia kata, rukhsah ni makna kata kalau kita dalam keadaan kesulitan, kepayahan, tak payah solat. Jadi itu yang dia faham tentang rukhsah. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kami apakah itu rukhsah dan kelebihannya. Baik. Rukhsah ini seperti yang Al-Fadhil Ustaz Hakim sebut tadi, jangan disalah faham. Rukhsah maksudnya keringanan, bukan kelepasan untuk solat. Maksudnya tetap juga dia solat, bukan kata tak solat terus. Tapi kalau dia solat tak seperti biasalah. Contohnya, rukhsah ketika bermusafir, sepatutnya 4 rakaat lohak tak boleh jadi 3. Isyak 4 tak boleh jadi 2 contohnya. Tak boleh. Tapi kerana musafir, rukhsah. Rukhsah ni keringanan. Buat jadi ringan. Ringan tu macam mana? Ringan tu 4 jadi 2 contohnya. Berdiri boleh duduk. Itu. Apapun keadaan dalam solat begitu. Kalau di dalam puasa contohnya, rukhsah. Sepatutnya orang itu wajib berpuasa. Tapi kerana musafir, boleh dia tidak berpuasa. Tapi syarat mazhab kita Asy-Syafi'i, musafir mesti sebelum subuh. Jangan selepas subuh. Kalau selepas subuh, tak larat juga, terlalu haus, rukhsah lain pula, maksudnya boleh pula, begitu. Jadi rukhsah difahami sebagai keringanan untuk melakukan suatu ibadah, tetapi bukan untuk melepaskan daripada ibadah tersebut. Rukhsah dalam banyak perkara, rukhsah dalam kita solat, dalam kita puasa, dalam membuat sesuatu ibadah yang lain, itu namanya rukhsah. Dan antara rukhsah juga Ustaz, kalau kita tak boleh berdiri, maka dibenarkan duduk. Betul. Cuma bila kita dibenarkan duduk, bagaimana kita nak membezakan antara perbuatan rukuk dan sujud tu, Ustaz? Masya Allah, soalan sangat bagus Ustaz Hakim. Untuk orang yang solat tak boleh berdiri, salli qa'iman, kata Nabi SAW, solatlah berdiri. Fa illam tastati' fa qa'ida. Kalau tidak boleh, solat duduk. Fa illam tastati' fa
fa'ala jambik. Kalau kamu tidak boleh solat duduk juga, solat mengiring begitu. Jadi yang kedua tadi duduk. Duduk yang paling afdal, duduk iftirash. Kaki ditegakkan yang kanan, punggung berada di atas kaki kiri. Nah, baik, untuk takbiratul ihram seperti biasa ditegakkan, dan untuk rukuk Allahu Akbar disedikitkan tunduk lebih kurang dalam 90 darjah, lebih kurang. Nah, kemudian sami Allahu liman hamidah. Untuk sujud. Sujud kalau boleh sujud. Kalau boleh, kalau tak boleh juga mungkin kaki dan tulang dia dia hendaklah lebih rendah lagi daripada rukuk tadi tu. Lebih rendah sikit. Begitulah seterusnya. Okey, baik. Jadi kepada anda yang mungkin ada sedikit kesulitan ataupun kesakitan badan, maka solat tak boleh berdiri, maka dibenarkan duduk seperti yang telah disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz kita tadi. Baik Ustaz, kita dah pergi ke hutan, kita dah pergi ke lautan, kita dah pergi ke merata tempat tadi. Alhamdulillah. Kali ini solat di mana-mana ditanyakan oleh sahabat kita Ismail Maisa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk kekalkan hati agar tiada gangguan-gangguan yang mengganggu ketika kita sedang solat di mana-mana? Betul lah Ustaz. Sebab kadang-kadang kalau dalam masjid insya-Allah terjaga suasananya. Ini kadang-kadang di kawasan lapang kan banyak tarikan. Jadi bagaimana? Baik. Soalan sangat bagus daripada Tuan Haji Ismail. Ini untuk hati. Hati ni memang kalau sebut hati je mesti payah sikit. Pasal benda tu benda dalam. Betul. Kalau contoh kita daripada tempat hingat, kita pergi tempat yang sunyi sikit. Tempat ramai orang, kita pergi ni sikit. Tempat jalan orang, kita pergi tepi jalan sikit. Tapi ni bab hati ni, gangguan hati. Kalau gangguan hati mesti cerita bab syaitan lah ni. Nah, syaitan ni di kalangan jin dan manusia. Jadi ada beberapa amalan yang ulama kita bagi tahu untuk mengelakkannya. Pertama sekali ketika nak solat itu membaca bacaan yang tertentu, antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga membaca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Untuk orang yang was-was, saya ingat lupa sekarang, Al-Imam Abul Hasan Ali Asy-Syadzuli, beliau ada mengajar, cuma saya ingat lupa, boleh rujuk dalam kitab lain nanti. Sebelum nak solat, letakkan tangan di sebelah dada, tapak tangan di sebelah dada kiri, membaca la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah al-malikul, la ilaha illallah al-halimul karim, dan yang seterusnya saya tak ingat itu. Cuma dibaca iyasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu antaranya. Saya ingat lupa, mohon maaf. Tapi antaranya yang tadilah boleh kita bacakan surah An-Nas dan sebagainya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kalau kita nak ikut kekuatan kita, kadang-kadang tengah solat dia main lagi menata. Betul. Jadi kita mohon pertolongan daripada Allah. Sebab itu Imamul Ghazali mengajar, sebelum nak solat tu dia mesti bersedia betul untuk solat. Jangan tengah tengok TV tu Hakim, antara iklan tu solat. Memanglah. Betul. Memanglah ingat apa cerita tadi. Hero dengan heroin tu lagu mana. Jadi Imamul Ghazali kata sebelum nak solat tu kita tawajuh. Tinggal dulu bab keduniaan. Kata Imam Al-Haddad, itulah sebab apa rahsia berwuduk dengan tenang, berjalan dengan tenang, qabliyah solat. Qabliyah solat. Sebab itu Imam Al-Haddad sedikit, kalau beliau nak pergi solat, beliau tak suka kalau orang tanya soalan. Contoh daripada rumah nak pergi masjid, tak, dia memang tak wajah betul. Itulah sebab kata beliau, hikmah ada qabliyah sebelum solat, qabliyah ni untuk kita tawajjuh betul-betul. Itu antara caranya. Betul. Jadi kena ada perancangan lah Ustaz. Ya, betul. Kena ada perancangan supaya kita boleh solat di tempat yang selamat dan tempat yang boleh mendatangkan kekhusyukan dalam solat kita. Baik Ustaz, kita sudah membicarakan tentang tadi di hutan, kita sudah membicarakan tentang di lautan. Bagaimana pula bagi mereka yang angkasawan Ustaz? Masya-Allah. Silakan. Soalan ni cepu emas daripada Ustaz Hakim. Walaupun mungkin tak kebanyakan kita buat, tapi tidak terlepas untuk kita bicarakan juga.
alhamdulillah angkasawan kita Datuk Dr. Syed Mustafa telah menjadi angkasawan dan beliau tunjuk macam mana solat di atas tu. Saya yakin beliau sudah bertanya dengan para alim ulama tentangnya. Jadi sekadarlah bagaimana dia nak solat sebab tidak ada graviti dekat situ tu. Kalau dalam video tu Sakim, begitulah cara solatnya. Tuan-tuan boleh rujuk kembali cara solatnya itu. Kalau tak boleh duduk, memang tak boleh duduk dah. Berdiri jugalah. Duduk antara dua sujud tu jadi berdiri jugalah. Sekadarnya seperti yang ditunjukkan oleh beliau dan angkasawan yang lain. Tetap juga solat dan caranya mengikut keadaan tertentu, kawasan yang tertentu, keperluan yang tertentu. Allah tidak jadikan kepayahan dalam perkara itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masya Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9 sebagai kesimpulan penutup program pagi ini. Silakan. Nah, Masya Allah. Tajuk solat di mana-mana itu nak menunjukkan bahawa satu, jangan tinggal solat. Yang kedua, fadilat dan hikmah yang sangat banyak dalam solat itu. Yang ketiga, solat itu adalah silatun, penghubung untuk kita berhubung dengan Allah dengan jalan solat. Dan bukan hanya solat yang 5 waktu sehari semalam, tetapi solat-solat yang sunat juga. Mudahan hubungan kita dengan Allah itu semakin dekat untuk kita menjadi hamba Allah yang baik dan menunaikan tanggungjawab sebagai hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jemput kepada Ustaz sebagai penutup ataupun doa bagi menyebut berkat pada program pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Muhadir atas kesudian berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada setiap pagi. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.